Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zulkarnain bin Ismail. Nama saya Shalomi N. Sofian dari kelas PPISMP Music B ambilan 2024-2029, angka giliran 20242323101129, akan membentangkan tugasan 3 bagi kod kursus MUZK 1153 Apresiasi Muzik Barat. Untuk tugasan ini, saya telah memilih lagu 12 Dancing Princesses. Lagu ini merupakan lagu tema bagi sebuah cerita dongeng klasik yang diminati oleh kanak-kanak dan remaja. Saya memilih untuk mengubah lagu tema 12 Dancing Princesses kepada gaya muzik zaman klasikal kerana ciri-ciri muzik zaman ini sangat sesuai dengan suasana cerita dan emosi lagu. Dari aspek muzik, zaman klasikal menekankan keseimbangan, kejelasan struktur dan keindahan melodi. Selain itu, saya memilih zaman ini kerana struktur muzik zaman klasikal lebih tersusun. Seterusnya, melodi dalam muzik klasikal biasanya bersifat cantik, mudah diingati dan berkembang secara berperingkat. Tekstur muzik klasikal lebih ringan dan seimbang, biasanya dalam bentuk homofonik, iaitu melodi utama dengan iringan harmoni. Dalam lagu gubahan saya, penggunaan dinamik dan ekspresi dalam muzik klasikal digunakan dengan lebih halus dan bertujuan untuk membawa emosi yang lembut tetapi berkesan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan berkaitan gubahan lagu yang telah saya lakukan. Gubahan lagu ini mempunyai 6 struktur, iaitu tema, first variation, second variation, third variation, fourth variation, dan diakhiri dengan coda. Manakala, meter dalam lagu ini ialah 3/4. Nada yang digunakan dalam lagu ini ialah G major dan C minor. Tempo yang digunakan ialah 110 BPM, 120 BPM, 90 BPM, 80 BPM, rallentando, a-tempo, retard, dan precipitando. Alat muzik zaman klasikal yang saya gunakan adalah pertama, bahagian strings, iaitu harp, violin, viola, dan double bass. Yang kedua, bahagian woodwind, saya hanya menggunakan flute. Yang ketiga, bahagian brass, saya hanya menggunakan French horn. Dan yang terakhir, untuk percussion saya menggunakan timpani dan piano. Baiklah, berikut akan saya bentangkan struktur pertama bagi gubahan lagu saya, iaitu tema. Di bahagian ini, tempo dimulakan dengan 110 beat per minit. Melodi dimainkan oleh glockenspiel dan piano. Chord turut dimainkan pada bass clef piano. Kontrabass ataupun double bass memainkan bass line. Tema ini bertujuan untuk memberi gambaran keseluruhan lagu kepada para pendengar serta untuk mengambil emosi dan suasana lagu. Kita teruskan dengan bahagian yang seterusnya, yaitu first variation. Dalam first variation ini, tempo berubah kepada 120 beat per minit. Melodi masih lagi dimainkan oleh glockenspiel, tetapi terdapat penambahan di mana counter melodi dimainkan oleh flute. Violin telah digunakan untuk menyambungkan tema ke first variation. Arpeggios dimainkan oleh harp dengan sedikit gubahan. Terdapat penggunaan simbol turn pada alat timpani bagi memberi impak kepada penyambungan melodi dalam first variation ini. Simbol muzik seperti tremolo digunakan pada timpani sebelum mengakhiri first variation bagi memberi kesan yang dramatik sebelum lagu diteruskan ke variasi yang kedua. Terdapat juga perubahan tempo, iaitu rallentando sebelum mengakhiri first variation.
Bahagian ini telah memberi pembayang yang lebih jelas bahawa gubahan lagu ini saya menggunakan texture music homofonik. Seterusnya, mari kita pergi kepada second variation. Dalam second variation, tempo kembali kepada tempo asal iaitu 120 bit per meter kerana terdapat penggunaan tempo selepas relentan do digunakan untuk menyambungkan variasi 1 dan 2. Di bahagian ini, melodi asal tidak lagi dimainkan namun hanya counter melodi sahaja yang dimainkan oleh flute dengan gubahan. Glockenspiel memainkan harmoni serta ritma yang diubah untuk menambah keindahan kepada counter melodi pada flute. Arpeggios masih lagi dimainkan pada harp dan disertai oleh chord dan arpeggio pada piano. Violin mengiringi chord yang dimainkan di piano. Trill dimainkan oleh timpani dan glockenspiel bagi menambah impak kepada pengalaman pendengar. Harmony dimainkan oleh French horn yang juga merupakan iringan untuk chord pada piano. Viola memainkan harmoni dengan ritma yang berbeza dan ditambah staccato untuk suasana yang ceria. Contrabass ataupun double bass memainkan bassline yang sedikit berbeza daripada bahagian tema. Second variation ini diakhiri dengan ritad untuk mengubah suasana lagu. Seterusnya, mari kita mendengar third variation. Menuju ke third variation ini, French horn memberi impak besar kepada perubahan suasana lagu. Terdapat perubahan nada ke C minor untuk mengubah imajinasi pendengar daripada fantasi ceria ke fantasi yang sedih dan misteri pada awal variasi ini. Terdapat repeat sign pada variasi ini untuk pengulangan bahagian yang sama. Contrabass ataupun double bass memainkan not secara mendatar dengan ritma yang berbeza serta dimainkan secara pizzicato, iaitu tali dipetik dengan jari untuk menambah suspense kepada para pendengar. Menuju ke pengakhiran variasi, iringan pada flute membawa suasana yang misteri itu kepada seakan-akan suasana yang lebih tenang dan lega, seolah puteri-puteri tersebut telah menyelesaikan teka-teki di dunia misteri yang mereka terokai. Sebaik sahaja iringan flute itu selesai, glockenspiel dan timpani mengambil peranan untuk sekali lagi mengubah suasana dengan perubahan tempo, yaitu precipitando. Pelbagai simbol muzik digunakan di hujung variasi ini seperti turn untuk memberi impak yang senang diingati oleh para pendengar. Baiklah, kita teruskan kepada fourth variation. Pada fourth variation ini, nada berubah ke nada G major untuk perubahan suasana lagu. Di awal variasi, melodi pada harp seakan-akan memberi pembayang kepada para pendengar bahawa suasana yang misteri itu akan kembali. Namun, apabila iringan violin masuk, suasana sebenarnya sudah kembali ceria kerana melodi asal sedang dimainkan. Ini membayangkan cerita fantasi yang penuh dengan keajaiban. Di variasi ini, melodi asal dimainkan dahulu oleh violin lalu disambung oleh flute. Contrabass ataupun double bass mempunyai simbol arco yang bermaksud kembali bermain menggunakan bow ataupun penggesek dalam bahasa Melayu.
Glockenspiel memainkan melodi yang digubah. Piano bermain chord, manakala di hujung variasi, glockenspiel dan harp memainkan scale untuk kesan yang dramatik. Timpani mengakhiri variasi ini dengan memainkan 2 beat yang terakhir sebelum masuk ke coda. Kita teruskan kepada bahagian yang terakhir, yaitu bahagian coda. Coda dimulakan dengan dynamic piano P, lalu diikuti dengan dynamic forte F dan fortissimo FF untuk kesan dramatik di penghujung lagu. Instrumen masuk secara beransur-ansur di mana glockenspiel dan timpani dimainkan dahulu, diikuti dengan piano, French horn dan harp, seterusnya flute, lalu violin dan viola, dan akhir sekali contrabass ataupun double bass. Hal ini untuk menekankan bunyi yang dimainkan untuk setiap instrumen. Saya menggunakan melodi gubahan dari second variation di bahagian coda untuk kesan yang lebih mendalam. Terdapat perubahan tempo iaitu 80 beat per minit selepas retard. Terdapat simbol arpeggio dan fermata pada chord yang dimainkan di piano untuk memberi pembayang kepada para pendengar bahawa kita sudah berada di bahagian akhir lagu. Melodi akhir dimainkan oleh flute, French horn dan glockenspiel sahaja. Saya melibatkan French horn di bahagian tersebut untuk kesan harmoni yang majestic dan dramatik. Harp memainkan scale sebelum timpani mengakhiri lagu. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, mari kita sama-sama mendengarkan gubahan penuh lagu ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.